Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan saya akan membentangkan tentang asesmen CTU 152, elemen-elemen teras dalam peradaban Islam, iaitu konsep kebebasan al-hurriyah dan juga konsep persamaan al-musawah. Dalam pembentangan ini, kami akan menerangkan tentang pengenalan, definisi dan konsep, masalah kajian dan juga pendekatan Islam serta hikmah yang dapat diperoleh. Seterusnya, ini adalah ahli-ahli kumpulan kami, iaitu saya Mazatul Hamra binti Muhammad. Kali seterusnya ialah Mahnur Syahira binti Ishti Ahmad, Fatimah Az-Zahra binti Badrul Ishan dan juga yang terakhir ialah Hanis Nadira binti Bahrin Shah. Tanpa membuang masa, saya akan memulakan pembentangan dengan pengenalan konsep kebebasan dan juga konsep persamaan. Secara umumnya, kebebasan difahamkan sebagai satu keupayaan untuk memilih melakukan sesuatu perkara di samping mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Kebebasan tidak bererti hanya mengikut hawa nafsu dan memenuhi kepuasan atau keinginan sendiri semata-mata, tetapi ia juga mempunyai batas-batas yang perlu dipatuhi dan diikuti oleh setiap manusia. Kebebasan yang diberikan perlu digunakan untuk kebaikan diri dan juga masyarakat serta tidak menimbulkan permasalahan atau kerugian terhadap orang lain. Agama Islam juga melarang sebarang bentuk perhambaan yang menidakkan kebebasan seseorang individu kecuali perhambaan terhadap Allah SWT. Kebebasan manusia merangkumi hak untuk beragama, berfikir, bersuara, mencari harta dan sebagainya. Menurut firman Allah surah Al-Baqarah ayat 256, tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya telah jelas petunjuk daripada kesesatan. Oleh itu, sesiapa yang tidak percayakan tauhid dan ia pula beriman kepada Allah SWT, maka sesungguhnya ialah telah berpegang kepada simpulan yang teguh yang tidak akan putus, dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Oleh hal yang demikian, agama Islam tidak memaksa atau mengungkung, tetapi tidak pula membebaskan manusia tanpa batas. Manakala bagi konsep persamaan pula, persamaan di sini bermaksud mengenai sikap yang memandang sama rata, sejajar atau seimbang antara sesama manusia. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, persamaan adalah prinsip untuk bersikap tidak diskriminatif terhadap sesama manusia walaupun berbeza latar belakang dan juga agama. Menurut surah Al-Hujurat ayat 13 menekankan tentang persamaan dalam hubungan sesama manusia dan perlu menghindari sikap diskriminatif. Sikap persamaan juga amat penting untuk mengekalkan keamanan dan keharmonian dalam kalangan masyarakat. Tiada sesiapa yang boleh mencelarkan harga diri ataupun kehormatan orang lain melainkan ia dibenarkan oleh undang-undang. Akan menyambung bentangan dengan menerangkan definisi dan konsep persamaan dan kebebasan. Allah SWT telah menggunakan akal fikiran kepada manusia untuk berfikir, maka sebagai manusia, kita haruslah menggunakan akal fikiran itu untuk memenuhi hak kebebasan yang diberikan oleh Islam bagi membezakan antara perkara yang baik dan perkara yang buruk. Islam tidak menghalang atau mengungkung manusia daripada melakukan sebarang perkara, tapi manusia haruslah sedar akan terdapatnya batasan-batasan dalam setiap perkara yang dilakukan. Terdapat beberapa prinsip kebebasan. Yang pertama adalah kebebasan individu. Setiap individu di atas muka bumi mempunyai kehendak dan kemahuan tersendiri. Maka, manusia haruslah bijak untuk menggunakan kebebasan bagi memenuhi kemahuan tersebut selagi perkara itu memenuhi kehendak yang dibenarkan syarak. Seterusnya, kebebasan beragama. Semua individu mempunyai hak untuk mengamalkan agama masing-masing bergantung kepada undang-undang di tempat mereka tinggal. Sebagai contoh, di Malaysia, setiap rakyat Malaysia mempunyai hak untuk mengamalkan dan menganuti sebarang agama selagi setiap amalan dilakukan tidak mengganggu atau menyusahkan orang lain. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan bersuara. Setiap individu mempunyai hak untuk menyatakan pendapat, memberikan cadangan dan menangkal sebarang cadangan selagi segala cara yang digunakan tidak menyentuh sebarang isu sensitif atau menyebabkan timbulnya pergaduhan. Berikutnya, kebebasan untuk mencari dan memiliki harta. Allah SWT telah mengurniakan harta untuk manusia miliki, maka manusia harus memanfaatkan harta ini kepada diri sendiri, sebagai contoh untuk menunaikan zakat dan menunaikan haji, ataupun kepada orang lain dengan melakukan aktiviti seperti sedekah. Sekali kebebasan bergerak, seseorang individu boleh berpindah dari suatu tempat ke suatu tempat lain dengan tujuan yang tertentu. Seterusnya, jenis-jenis persamaannya. Pertama, persamaan dalam tanggungjawab terhadap undang-undang.
Setiap manusia terikat dengan undang-undang yang telah ditetapkan dan undang-undang ini harus dikuatkuasakan terhadap semua orang tanpa mengira pangkat atau darjat. Seterusnya, persamaan dalam tanggungjawab terhadap hukuman. Hukuman yang setimpal akan diberikan kepada setiap individu terhadap kesalahan masing-masing tanpa mengira pangkat atau harta yang dimiliki, kerana hukuman yang diberikan sepatutnya tidak membezakan di antara manusia. Seterusnya, persamaan agihan dan penerimaan kemudahan. Setiap individu harus mempunyai hak yang sama dalam menggunakan dan mendapatkan sebarang kemudahan yang diberikan oleh suatu organisasi atau kerajaan. Dan akhir sekali, persamaan dalam organisasi. Semua warga dalam sebuah organisasi harus mempunyai hak dan peluang yang sama dalam menyatakan pendapat atau mendapat peluang bagi melakukan sebarang tugasan. Saya akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai permasalahan yang wujud dalam kedua-dua konsep ini. Dalam konteks kebebasan untuk bersuara sering diambil peluang oleh manusia untuk mempersendakan sesuatu perkara seperti agama atau perbuatan seseorang kerana mereka beranggapan mereka mempunyai hak untuk bersuara secara bebas dan lantang. Mereka berfikiran bahawa mereka bebas melontarkan kata-kata kesat atau menyakitkan hati di mana-mana platform asalkan mereka berasa puas apabila mengeluarkan pendapat mereka yang sememangnya salah. Sama juga seperti keyboard warrior yang memberikan komen-komen menyakitkan hati sehingga boleh membuatkan seseorang itu depresi atau mengalami tekanan jiwa dengan kata-kata mereka. Bagi kebebasan menuntut ilmu pula, terdapat segelintir masyarakat yang tidak mendapat hak mereka untuk mendapatkan ilmu kerana dihalang oleh keluarga atau terdapatnya masalah kewangan. Terdapat kaum hawa yang tidak diberikan peluang dalam menuntut ilmu kerana ibu bapa mereka beranggapan mereka tidak memerlukan pelajaran yang tinggi dan hanya perlu melakukan pekerjaan di rumah. Perkara ini juga boleh dikaitkan dengan hak sama rata yang berada di bawah konteks persamaan. Perempuan tidak diberikan banyak peluang dalam melakukan apa sahaja yang diingini mereka. Sebagai contoh, di Amerika, terdapatnya perbezaan layanan terhadap golongan perempuan dan lelaki, terutama sekali di dalam bidang pekerjaan. Majoriti lelaki mendapat lebih banyak peluang pekerjaan berbanding perempuan. Kebanyakan daripada majikan di sana beranggapan bahawa pekerja perempuan akan menyusahkan mereka kerana perempuan akan mengambil banyak cuti seperti cuti bersalin, cuti sakit dan akan mengurangkan produktiviti serta pekerja mereka dalam tempoh tersebut. Tidak terkecuali juga di dalam rumah tangga. Boleh dikatakan hampir semua manusia berpandangan bahawa isteri sahaja yang perlu melakukan semua pekerjaan di rumah dan suami perlu mencari nafkah untuk keluarga. Tetapi, pemikiran sebegini perlulah dielakkan kerana isteri juga berhak bekerja dan mendapat waktu rehat walaupun sebentar daripada melakukan pekerjaan di rumah. Kedua-duanya berhak mendapat hak sama rata bagi mengekalkan keharmonian dalam rumah tangga. Seterusnya, antara pendekatan Islam dalam menangani masalah tersebut ialah kita perlulah berfikir sebelum bercakap agar segala perkataan atau pendapat yang dilontarkan itu berasas dan tidak menggores hati mana-mana pihak supaya tidak timbulnya perasaan dendam yang sememangnya dilarang dalam Islam. Kita juga mestilah tolong-menolong di antara satu sama lain bagi meringankan beban seseorang itu menuntut ilmu dan ibu bapa perlulah berfikiran terbuka bagi memberi peluang kepada anak-anak mereka untuk mendapatkan pelajaran yang sepatutnya agar masa depan mereka cerah. Pihak majikan juga mestilah secara rasional memilih pekerja dengan bilangan yang sama rata agar golongan perempuan mendapat pekerjaan yang mereka inginkan dan dapat menyimpan wang mereka sendiri demi kelangsungan hidup. Akhirnya, suami isteri perlulah bersama-sama melakukan pekerjaan di rumah. Para suami, tolonglah isteri anda walaupun hanya pada hari Minggu atau melakukan perkara-perkara kecil seperti membasuh pinggan atau menyapu rumah. Pertolongan tersebut amat memberikan impak yang sangat besar kepada isteri kerana mereka akan rasa sangat bersyukur dapat memiliki suami yang memahami dan baik. Terdapat pelbagai hikmah yang kita boleh dapati di sini. Ini kerana hak kebebasan ini telah diberikan kepada semua manusia dan memberikan impak yang positif kepada kehidupan seharian manusia. Ini dapat dijelaskan kerana Allah SWT telah menggunakan akal fikiran kepada semua manusia untuk berfikir dulu sebelum melakukan tindakan. Dengan adanya kebebasan ini, nilai-nilai murni dapat dipupuk dan diamalkan oleh semua manusia untuk kepentingan di masa hadapan. Selain itu, konsep kebebasan juga merupakan suatu perkara yang perlu difahamkan dengan lebih mendalam kerana takut jika disalahgunakan oleh manusia. Hal ini kerana dengan adanya hak kebebasan ini tidak bermaksud kita boleh membuat sesuatu tindakan
sesuka hati. Konsep persamaan telah mengajar kita untuk memberikan hak kesamarataan terhadap semua manusia, tidak kira taraf, jantina, warna kulit maupun bangsa. Hal ini dapat dilihat melalui contoh iaitu negara Malaysia itu sendiri yang telah hidup harmoni walaupun terdapat berlainan bangsa. Hal ini kerana mereka mengambil berat terhadap sesama manusia dan menjadikan negara tersebut dapat dikekalkan keharmonian. Islam juga